Penyakit hati yang pertama kali adalah kata Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang terkena penyakit hasad itu namanya hasidin. Saya pernah terjumpa dengan orang, nama awak siapa? Nama saya Abdul Somad, kata saya. Saya tanya dia, nama awak siapa? Nama saya Hasidin. Tapi dia luruskan, nama saya Hausidin, pakai sod, kata dia. Oh ya, Hausidin, orang yang menuai. Man yazra' yahsud, siapa yang menanam, dialah yang menuai. Tapi bila dia tulis orang Melayu, dia susah nak bezakan antara sin dengan sod. Mohon maaf kalau tersebut ada nama tuan-tuan, saya mohon maaf lah bulan puasa ni. Wa min syarri hasidin. Kenapa ini yang pertama kali Ustaz bahaskan penyakit? Sebab iblis keluar daripada surga disebabkan hasad. Bani Israel benci kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan hasad. Apa itu hasad? Kata Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505. Senang dia nak ingatlah meninggal wafat Imam Al-Ghazali 505. Kalau Masihinya 1111. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itulah dia hasad. Bila kita ada rasa tak senang menengok orang lain dapat nikmat, maknanya 50% kita dah ada hasad. Macam mana nak buat komplit dia menjadi 100%? Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang itu hilang daripada dirinya. Daripada hasad muncullah hasud. Jadi hasad, hasid, hasud. Ini triple H ni memanglah penyakit yang luar biasa. Jadi yang pertama kali kena penyakit hasad ni iblis. Bila Allah Ta'ala suruh dia sujud kepada Adam, iblis tidak syirik. Iblis dia tidak syirik, dia tak menyembah batu, dia tak menyembah. Iblis tidak boleh digoda oleh syaitan. Iblis tak boleh diganggu syaitan, sebab syaitan ni anak buah dia semua. Setan ini ikut dia semua, dialah induknya. Maka iblis, penyakit dia yang pertama adalah hasad. Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok Adam dapat nikmat. Saya lebih lama, lebih tua, lebih banyak ibadah. Kenapa pula malaikat-malaikat ni sujud kepada Adam? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Maka disitulah ada hasad dalam diri dia. Jadi kalau manusia ni ada penyakit hasad, maka sikit banyak itulah pintu daripada iblis tu masuk. Maka kita tutup pintu dia. Maka ada juga yang bukan berarti kalau kita ingin dapat nikmat macam nikmat orang lain itu kita hasad. Tidak. La hasada illa fisnataini. Boleh hasad pada dua perkara. Tapi sebenarnya ini bukan hasad, namanya ghibtah. Rajulun atahu Allahu ilman. Ada orang yang dibagi Allah ilmu. Pensyarah-pensyarah kita, profesor-profesor kita yang mensyarah di Universiti Islam Sultan Syarif Ali, hafaz Quran, ahli tafsir, ahli fiqh, ahli akidah. Kita ingin nak dapat ilmu macam dia. Itu namanya bukan hasad, itu namanya ghibtah. Boleh. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi. Ada orang-orang yang dibagi Allah harta. Dia bina masjid, dia bina sekolah, dia bina tempat anak yatim, dia bagi scholarship. Kita ingin nak kaya juga macam dia. Boleh. Itu bukan hasad namanya. Itu namanya ghibtah. Pemuda belia-belia kita, saya berkeinginan nak jadi orang kaya sebab nanti saya boleh tolong fakir miskin. Boleh. Dia bukan hasad. Tapi yang makna hasad ini adalah saya nak kaya macam dia, lepas tu saya sihir dia supaya dia mati. Itulah hasad ini. Daripada hasad inilah muncul hasud. Daripada hasad inilah muncul sakit hati. Daripada hasad, maka hasad inilah
awal daripada segala penyakit. Kenapa Bani Israel itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Falamma ja'ahum ma'arafu, mereka kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika datang orang yang mereka kenal, macam mana mereka kenal dengan Nabi? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Ada seorang perempuan, anak dia dah hilang 13 tahun. Tiba-tiba dia pergi ke muzium manusia yang dah mati, tapi kemudian dia boleh nampak. Dia ada rasa dalam hati, ini macam anak saya. Dia tengok-tengok ada bekas tattoo. Dia tengok macam tattoo yang dah dibuang. Itulah kuatnya ikatan seorang ibu. Dia sak ni macam anak saya lah bentuknya ni, walaupun rupa dah diubah. Rupanya bila dah research, memang betul lah itu dia anak dia. Dia bawa ke mahkamah, dia tuntut dan dia menang. Rupa-rupanya jasad anak dia ni dijual oleh suami dia, dibagi racun, mati, dan dijual ke muzium untuk dibuat exhibition supaya orang banyak tengok, tonton tentang tubuh manusia. Begitulah seorang ibu boleh mengenali anaknya. Maka bila seorang ahli kitab Yahudi masuk Islam, namanya Husain, selepas dia masuk Islam, Nabi ubah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Mereka bertanya kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, ya, engkau kan Yahudi ahli kitab, betul. Dalam Al-Quran dikatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab itu mengenali Nabi Muhammad SAW itu macam mereka mengenali anak kandung mereka. Kata dia, betul. Kenal kamu dengan Nabi Muhammad itu? Saya lebih yakin mengenali Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Lebih yakin saya daripada anak yang di rumah itu anak saya. Kenapa begitu? Sebab boleh jadi, maaf, boleh jadi istri saya berselingkuh dengan lelaki lain. Tapi Nabi Muhammad ini suatu kepastian. Itulah kenapa dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang terjadi ketika Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW masa kecil lagi. Dia nak pergi ke Syam. Selepas itu masa panas, mereka bernaung di sebuah saumah, tempat ibadah orang ahli kitab. Selepas itu keluarlah pendeta mereka, padri mereka, namanya Bahira. Kata Bahira, jangan kau bawa anak saudara engkau ini, sebab nanti bila Yahudi nampak, dia akan bunuh. Dari mana pendeta Yahudi itu tahu? Sebab mereka mengenali sifat-sifat dia. Kemudian Bahira bertanya, ini siapa? Kata Bahira, ini anak saya. Ini siapa? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Bahira, kalau betullah kitab yang saya baca, ini bukan anak engkau. Sebab anak ini ayahnya dah meninggal bila dia dalam rahim ibunya. Dari mana engkau tahu? Kata Abu Talib. Sebab 3. Satu, nampak saya dari tadi awan menaungi dia. Yang kedua, pokok-pokok kayu bersimpuh dan batu-batu pun bersujud kepada dia. 3 tanda itu hanya ada pada seorang nabi yang diutus Allah SWT. Dari mana Bahira tahu? Bahira tahu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Falamma ja'ahum ma'arafu, tapi manakala yang mereka kenal itu sudah datang, kafaru bih, mereka ingkar kepadanya. Kenapa mereka ingkar? Hasadan, hasad, dengki. Mereka mahunya nabi yang last sekali itu adalah dari puak keturunan Ishak. Sama-sama anak Ibrahim, tapi dari jalur Ishak. Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yusuf, Yusuf ada saudara Yahuza, keturunan ini adalah Yahudi. Mereka ingin daripada Ishak, sedangkan ini bukan daripada keturunan Ishak. Dari Ibrahim turun kepada Ismail, dari Ismail turun kepada bawah Sayyidina Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan daripada Sayyidina Adnan, keturunan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Mereka padahal masih satu puak dengan Ibrahim,
Mereka hanya bersimpang pada Ishak dan Ismail saja pun dia tak mahu. Kita, berapa simpang beza kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Nabi Muhammad itu, kalaulah orang-orang Melayu Nusantara ini tidak mau menerima Nabi, kami hanya mahu kalau Nabi Muhammad itu orang Melayu, mungkin kita tak bersyahadat. Tapi kita tak tengok, yang penting dia adalah Nabi utusan Allah. Dan semua kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Penyakit yang pertama, hasad. Macam mana kita tahu bila kita ni kena penyakit hasad? Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada lagi hospital yang boleh mengadakan medical check up awak kena penyakit hasad. Semalam saya dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandar Seri Begawan, masuk airport 2 kali ada pintu untuk cek logam, apakah saya ni ada membawa besi atau tak bawa besi. Berbunyi dia, tet, kata dia, berbunyi. Ustaz nampaknya ada ikat pinggang, ada jam tangan dah buka semua, tak ada. Oh, rupanya di topi tu ada besi sikit, berbunyi dia. Cuba kalau masjid ni di pintu dipasang juga macam tu, berbunyi. Siapa yang ada hasad berbunyi dia. Bila saya masuk tadi berbunyi. Yang tahu hanya security saja. Selepas tu saya bagi tazkirah. Yang akan kita bahas adalah penyakit hati. Yang pertama, penyakit hasad. Semua tersenyum. Yang cakap hasad pun ada hasad juga. Allah jaga saya. Allah masih menutup aib yang ada pada diri kita. Yang tahu saya ni hasad tak hasad hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tapi saya tahu bahawa saya ni ada hasad ke ada tak ada hasad. Dari mana tahu? Karahatun nikmah alal mun'ami alaih. Ada rasa tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Tiba saja bila saya buka handphone, scroll, baca berita. Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali mendapat gelar Datuk Seri. Saya tengok di hati saya. Saya ada rasa senang tak? Kalau saya ada rasa senang, berarti saya dah sampai pada puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau senang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam senang pada diri sendiri. Kalau kita senang menengok saudara kita dapat nikmat, itu maknanya kita dah sampai pada puncak iman. Tapi kalau dalam hati kita ada rasa tak suka, ada rasa benci, sesungguhnya kita dah ada hasad. Macam mana rasa Ustaz masa baca berita tu? Taklah saya ceritakan, cukuplah saya dengan Allah sendiri. Tapi rasa-rasanya saya rasa ikut senang hati, saya rasa ikut bangga hati. Maka kita jangan selalu post semua berita kesenangan kita, jangan selalu post di Instagram, di TikTok. Sebab tak semua orang senang menengok kebahagiaan kita. Kadang bila dia tengok naik gula darah dia, bila dia tengok naik darah tinggi, sebab tak semua orang senang. Ustaz cakap macam ni, tapi kami tengok Instagram Ustaz selalu posting. Memanglah saya nak susahkan hati orang. Yang ejek-ejek saya, yang olok-olok saya, memang saya bagi gambar semua, supaya dia cepat mati. Mana boleh. Tak boleh kita nak buat orang tak baik. Maka segala nikmat Allah tu kita sembunyikan yang kira-kira menyakitkan hati dia. Dari penyakit hati inilah dia keluar kepada penyakit badan. Saya banyak kawan doktor. Saya tanya, doktor, ya, kenapa ada orang tak makan kambing, tak minum susu, tak makan gulai kambing, tak makan sate kambing, tapi kolesterol dia naik, gula darah dia naik, diabetes dia naik, jantung dia naik. Kenapa, kata saya? Kata doktor, sebenarnya ini bukan masalah makanan, Ustaz. Ini masalah psikologi. Ini masalah fikiran, kata dia. Oh, saya fahamlah. Maknanya doktor ni cakap dia lembut. Kalau cakap saya, ini masalah busuk hati. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Bila pergi walimah, bila pergi akikah, bila pergi acara program nikah, bila tengok orang nak cepat balik. Kata seorang perempuan, bang, cepatlah kita balik. Kenapa? Gelang kawan ni besar betul. Kita tengok
Maka istri saya, tapi bukanlah makna saya nak menyindir-nyindir, tidak. Kadang orang bila mendengar tazkirah ni, kenapalah ustaz ni macam nak sindir saya saja. Maka kunci mendengar tazkirah tu saya selalu bagi tahu. Kunci mendengar tazkirah, jangan seakan-akan ustaz tu nak menyindir kita saja. Kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad tu satu saja, jangan sakit hati. Sebab beberapa jamaah bila dia sakit hati balik ke rumah meninggal. Macam mana boleh mak? Bukanlah sebab itu. Maka hati kita ni mesti kena jaga hati. Cubalah kita bawa kereta. Kita bawa kereta, ini kita drive, yang pegang ni tangan kita. Semuanya tangan dan kaki, tangan, kaki, mata, tangan, kaki, mata. Tapi bila kita tengok apa yang polis tulis di tepi jalan, hati-hati. Kenapa tak kaki-kaki? Kenapa tak mata-mata? Kenapa tak tangan-tangan? Kerana mata, tangan, telinga dan kaki dikendalikan oleh hati. Itu maka mesti jaga hati, jangan sampai sakit hati. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana ubat akan dicari? Boleh untuk status esok pagi. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga hati kita. Maka selalu kita cakap, kita ini kalau mendidik orang berilmu, banyak orang punya ilmu. Kalau masalah hafazan Al-Quran, hadis, fiqh, usul fiqh, bahasa Arab, nazam, banyak orang hafaz. Tapi kalau dia dah menyakitkan hati kita, cakap dia tak masuk lagi. Nak menengok muka dia, engkau nak mendengar tazkirah Ustaz Somad? Aku menengok muka dia pun sakit hati. Bila lalu nampak di handphone, aku lalukan terus. Kenapa? Dia selalu sindir aku. Dia buat sakit hati saya. Jadi yang pertama sekali adalah hasad. Macam mana kita nak tahu kita ni hasad? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Dah terasa. Oh, saya dah kena hasad ni. Bila kita dah tahu kita kena hasad, macam mana nak hilangkan dia? Kita mesti tahu apa mudarat daripada hasad ini. Iyyakum wal hasada. Berhati-hatilah kamu jangan sampai kena penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, kerana hasad itu yakulul hasanat, memakan semua hasanat. Puasa engkau hilang, sedekah engkau terbang, wakaf haji engkau melayang. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kenapa kayu? Sebab orang di gurun pasir nak kumpulkan kayu ni payah. Bukan macam kita di Brunei Darussalam banyak kayu. Mereka nak tanam sebatang kayu pun mesti ada air 24 jam pagi, petang, siang, malam mengalir. Maka susah nak tanam pokok kayu. Selepas kayu tadi diambil, ditebang, datang api, 5 minit berubah menjadi arang, dari arang menjadi abu, abu dihembus angin hilang. Begitulah amal kita hilang. Maka saya nasihatkan diri saya, hai Abdul Somad, jangan engkau hasad. Bila engkau hasad, pahala tazkirah kau ni dah hilang. Saya selalu termenung, jangan-jangan pahala tazkirah saya pagi, siang, malam. Saya tazkirah ni satu hari 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan ubat. Jangan-jangan pahala tazkirah saya ini dah hilang kerana hasad. Sebab saya hasad, sebab dalam hati saya ni ada hasad. Maka selalu kita, sebenarnya kita kalau tazkirah ni, satu yang ke orang, yang 4 ni ke kita sendiri. Kalau ada orang bagi tazkirah, dia tunjuk jamaah sekalian. Sebenarnya untuk jamaah tu satu, yang 4 ni ke dia semua, kita semua. Maka saya jarang sekali tazkirah guna tangan, sebab ke-4 ke saya, satu ke orang. Jadi bersih. Kalaupun jamaah nak doakan saya malam-malam Ramadan, malam yang dikabulkan Allah, doa mustajab, makbul, maka doakan supaya yang menyampaikan, yang bercakap ni supaya hatinya bersih daripada hasad. Doakan supaya Ustaz Somad bersih daripada hasad. Jangan hanya atakmurunan nasa, apakah engkau menyuruh manusia sedangkan engkau sendiri lebih parah daripada itu. Kabura maqtan indallah, orang yang paling besar murkanya adalah antaqulu ma la taf'alun, engkau bercakap tapi engkau sendiri ada hasad. Saya sebagai manusia tentu ada dalam diri. Maka saya ingin nak ubatkan hati saya dengan cara iyyakum wal hasada. Selepas itu orang yang ada dapat nikmat itu kita doakan dia. Doa di hadap-hadapan dia. Saya ustaz tak bolehlah nak mendoakan dia. Kenapa?
Sebab dia ini saya ada hati kepada dia Ustaz. Tiba-tiba saja dia kirimkan jemputan. Kuatkan hati, datang ke jemputan dia, datang ke hadapan dia, doakan dia. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Makanya dalam Islam ada doa yang di hadapan orang. Menikah dia, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Maka yang belia-belia, yang penuntut-penuntut, yang lelaki-lelaki, jangan gantungkan hati hanya pada satu-satunya. Bila nak meminang perempuan, jangan katakan engkaulah satu-satunya. Jangan katakan begitu. Mahukah engkau menjadi bidadari surgaku? Bila engkau mahu, kupinang engkau dengan bismillah. Bila engkau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Begitu. Jangan tunjukkan kita lemah, tunjukkan kita kuat. Di hadapan dia kita kuat. Bila dah ke tepi-tepi laut, menangislah di situ. Menangis jangan di hadapan perempuan, menangis di hadapan Allah. Mengadu kepada Allah, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan kau jadikan aku sendirian ya Allah, engkau sebaik-baik pemberi waris. Tapi doa macam ni jangan kuat-kuat dalam masjid. Didengar orang, tak jadi ke? Minta kepada Allah SWT. Bila ada orang punya anak, kita doakan di hadapan dia. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa razaqta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga Allah berikan karunia anak ini sampai berusia dewasa, sampai dia berbakti menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Doakan di hadapan. Ada orangnya di hadapan. Saya Ustaz, kawan saya sama-sama di college, sama-sama university, sama-sama satu office. Tapi dia nikah lebih awal lagi. Mungkin menurut ilmu Allah itu lebih baik. Kami sama-sama nikah di hari yang sama. Dia punya anak. Saya dah 10 tahun Ustaz tak ada anak. Dia nikah Januari, Mei ada anak. Apa ni musibah ni? Doa kepada Allah SWT supaya Allah jauhkan semua daripada penyakit-penyakit yang merosakkan anak-anak kita ini. Sebab apa? Sebab kita jaga dia. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Doa di hadapan orang itu menyihatkan hati kita. Selepas itu apa? Doa an zahril ghaib. Ghaib orangnya tak ada. Bangun malam jaga tahajud, doakan dia. Pejam mata, siapa yang nampak waktu pejam mata? Nampak orang yang dapat nikmat. Kereta besar, rumah besar, duit besar. Sakit hati kita, doakan dia. Ustaz dah cuba? Sudah saya cuba, berat memang. Membayangkan orang-orang yang cakapnya menyakiti hati kita memang berat. Tapi saya dah cuba. Dan yang saya tazkirahkan tu saya cuba dulu. Waktu tawaf tu saya cuba. Ini orang ini yang mengolok, yang mengejek, yang rupanya terasa dia hilang dari hati kita. Sebab kalau kita simpan, sama macam handphone kita, dia kalau file tu terlalu banyak, penuh di dalam, dia berat. Maka kita mesti buang. Bila ada waktu lapang, kita cari file, ini video tak penting, buang. Laptop kita juga, komputer kita juga. Bila dia lambat, error, hang, lama, kita buang file-file yang tak penting. Begitu juga file yang ada dalam hati kita ni, jangan kita simpan. Kadang manusia ni suka menyimpan, yang lama-lama disimpan. Bahkan ada nak mati pun dia pesankan juga. Mak, apa pesan mak untuk kami anak cucu? Satu saja, jangan nikah dengan anak cucu dia hingga 7 keturunan. Apa ni? Tinggalkanlah pesan yang baik-baik. Aku ingin anak cucu engkau bertudung panjang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dicunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Akan elok pesan tu. Apa maknanya? Supaya dia guna baju Melayu, supaya guna dia tudung labu, baju panjang, supaya dia terjaga aurat. Jangan yang kita tinggalkan ni hasad, dendam. Makanya dalam bahasa Arab namanya ada khusumah. Khusumah tu artinya permusuhan. Dan dah jadi bahasa Melayu, dendam kesumat. Dari kata khusumah.
Dendam yang melahirkan permusuhan. Anak kita tak tahu apa-apa. Yang bersalah mungkin orang-orang tua kita dulu. Maka kita cut, kita potong supaya tak berlanjut. Dan kita doa kepada Allah supaya disucikan, dibersihkan hati. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hati saya ini cahaya. Wa fi sam'i nura. Pada telinga saya cahaya. Wa fi basari nura. Pada pandangan mata saya cahaya. Macam mana cahaya Allah nak datang? Kalau di dalam itu ada kotor, ada penyakit, kita bersihkan. Kalau Nabi Muhammad SAW, memanglah malaikat Jibril yang bersihkan. Tapi kita ni, kita yang berusaha. Cuba kita tengok ayatnya. Kita dulu berikhtiar, baru Allah tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita dulu baru Allah tolong. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha, bermujahadah, ingin membersihkan hatinya, baru Allah bagi pertolongan. Lanahdiyannahum subulana. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Ayat lain, qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ada dua jalan dibagi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotori hatinya. Penyakit yang pertama, hasad.